perkara yang tidak elok yang kamu lalui daripada pergaulan, dan janganlah kamu mengamalkan. Kamu boleh tahu itulah aib diri kamu dulu kalau kamu melihat itu aib pada diri orang. Tuan-tuan sekalian, kita bergaul dengan orang, tiba-tiba rasa busuk, kita rasa ada bau-bau yang tidak sedap, itu tak boleh kata kepada dia. Tetapi kita perlu ingat, kalau ini boleh menyebabkan rasa tidak senang kepada orang lain, aku juga perlu menjaga diri aku. Tuan-tuan sekalian, kalau kita rasa lapar, tiba-tiba tidak ada orang membawa makanan, walaupun dia bawa makanan dalam ofis, contoh, pada waktu tersebut kita tak suka. Sebab apa? Dia langsung tidak membawa kita. Kita jangan amal. Ketika mana sampai pada perangkat kita membuat tawaran kepada rakan-rakan yang lain untuk menjamak makanan yang dibawa oleh kita. Sedap ataupun tidak sedap, itu perkara lain. Yang paling penting, kita beradab dengan kawan. Sebab itu kata Imam Ghazali, bergaulah dengan manusia, kamu akan tahu aib diri kamu. Jadi tuan-tuan sekalian, yang peliknya, kita suka membicarakan aib orang lain. Ada yang tak sedar, kita bicarakan aib orang lain. Dalam masa yang sama, kita tidak memperbaiki diri kita. Itu merupakan di antara uyub ataupun aib yang terkandung pada diri kita sendiri. Baik tuan-tuan sekalian, bila para sahabat, dia tidak digelar sebagai ahli tasawuf ataupun ahli sufi, kerana mereka ada gelaran yang paling tinggi adalah, kalaulah negara kita kata, apa gelaran tertinggi negara kita untuk membesar, untuk orang-orang kenal nama, kita kata tun adalah panggilan ataupun darjah yang paling tinggi daripada sudut gelaran. Sebagai satu contoh, adapun kehidupan manusia, gelaran yang paling tinggi disandang oleh para sahabat. Mereka digelar sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka sahabat, mereka tak perlu kepada gelaran ahli sufi. Mereka tidak perlu kepada gelaran tasawuf. Cukup mereka dikenali sebagai sahabat Nabi, mengatasi segala perkara yang lain. Sebab itu generasi sahabat tidak dimasyhurkan dengan ilmu-ilmu tasawuf dan tidak dimasyhurkan dengan pengajar-pengajar seperti itu. Tetapi tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada kita. Kata Nabi, khairul quruni qarni, thumma alladhina yaluna, thumma alladhina yaluna. Sebaik-baik kurun adalah kurun Nabi. Maknanya masa zaman Nabi hidup, yang duduk bersama dengan Nabi, itulah kurun yang terbaik. Kemudian siapa lagi yang terbaik? Nabi kata, lepas daripada itu, orang yang mengiringi mereka, golongan tabi'in. Lepas daripada itu, selepas mereka. Kita sudah jauh tuan-tuan sekalian. Nak dibandingkan dengan tabi'in, nak dibandingkan dengan sahabat, kita terlalu jauh. Oleh sebab itu, dalam urusan kita duduk dalam dunia ini, para alim ulama mula menyusun disiplin ilmu tasawuf supaya kita tidak jauh lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para alim ulama menghimpunkan ilmu ini dan didisiplinkan ilmu tasawuf? Tujuannya tuan-tuan sekalian, apabila perubahan pengaruh kerohanian dalam diri manusia, apabila dunia makin maju, apabila dunia makin sibuk, pada waktu tersebut manusia tidak sempat lagi untuk berinteraksi dengan Allah dengan kaedah yang betul. Tuan-tuan sekalian, bila mereka dulu sibuk dengan Allah, dunia datang, mereka hilangkan kesibukan dengan Allah, tumpukan pada dunia. Apabila mereka makin sibuk dengan dunia, mereka pada waktu tersebut akan lupa kepada tanggungjawab mereka. Hari ini tuan-tuan sekalian, Allah betul. Hari ini kita dapat melihat generasi hari ini, generasi yang memiliki smartphone. Dulu interaksi dengan Allah makin jauh dan berjarak. Hari ini berinteraksi sesama manusia pun Allah Ta'ala dah tahu. Sebab masing-masing daripada kalangan kita, perhatikan tuan-tuan sekalian, saya tak kata semua, termasuk dengan diri kita sendiri. Masa kita nak makan pun, kita akan membelek smartphone kita untuk kita menilai berita-berita yang dibawa, sembang-sembang yang dibincangkan oleh rakan-rakan grup kita, untuk kita menilai, sehingga menyebabkan interaksi dengan rakan di depan kita pun tidak berlaku. Malahan masing-masing sambil membuka telefon, sambil berinteraksi dengan telefon, dan kawannya pun tidak dihadapkan muka dan mata. Dulu interaksi dengan Allah tidak berlaku dan makin berkurang. Maka ilmu tasawuf datang untuk distrakan disiplin, bagaimana nak disiplinkan diri dengan Allah. Hari ini tuan-tuan sekalian, bukan sahaja dengan Allah, termasuk dengan manusia pun
Allah Ta'ala telah tarik interaksi kita dengan hubungan sesama manusia. Bila kita bincang tuan-tuan, ulama pun cadang kepada kita beberapa perkara. Sebab dunia, bila kita dah terlalu sibuk dengan dunia, proses untuk penurunan iman terlalu cepat berlaku. Macam kita lihat hari ini tuan-tuan sekalian, dunia kita smartphone, saya buat perbandingan begini lah, cukup mudah. Smartphone yang kita guna, Samsung sebagai suatu contoh, kita akan dapat lihat sebab apa telefon dia, bateri dia cepat habis. Kita guna, tuan sekalian, cepat habis sebab aplikasi dia terlalu banyak. Kita ada WhatsApp, kita ada Viber, kita ada WhatsApp, kita ada Facebook, kita ada macam-macam. Bila aplikasi terlalu banyak, kita guna perkara tersebut, maka baterinya cepat menurun. Demikian hidup kita hari ini, tuan-tuan sekalian. Hidup kita ni dengan cabaran yang terlalu banyak, aplikasi dunia yang terlalu tinggi, kita guna semua sekali. Iman kita juga terlalu cepat menurun. Bila iman kita cepat jatuh dan cepat menurun, kita cek balik bateri. Apabila pembekal bateri pada waktu tersebut, dia tahu bateri dia cepat jatuh, apa yang dibuat oleh pengusaha-pengusaha telefon? Mereka bekalkan power bank, mereka bekalkan bateri tambahan dan pelbagai lagi kaedah yang dibuat. Tuan-tuan sekalian, ini gambar. Kalaulah itu cara smartphone, kita manusia yang depan dengan bateri iman yang terus jatuh merudum ini, apa proses untuk kita pertahan? Apa proses untuk kita pastikan ada power bank untuk iman kita? Tak lain dan tidak bukan, tuan-tuan sekalian, prosesnya adalah melalui penyucian jiwa dan juga tasawuf yang betul untuk kita hayati. Berkenaan dengan ilmu tasawuf, salah seorang ulama menyatakan, Al-Hafiz Al-Sayyid Muhammad Siddiq Al-Ghumari rahimahullah, beliau ditanya, siapakah pengasas awal ilmu tasawuf? Sebab bila kita belajar ilmu, mesti kita nak tahu datang daripada wahyu ke tidak, ada daripada Al-Quran dan Sunnah ataupun tidak. Maka Syekh Muhammad Siddiq Al-Ghumari, seorang ulama hadis, telah menghurai. Beliau menyatakan pengasas awal ilmu tasawuf adalah bersumberkan kepada wahyu samawi. Ada wahyu, ada daripada Al-Quran dan datang daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, adapun yang pertama mengasaskan tarekah ataupun jalan ini, ketahuilah tarekah ini diasaskan oleh wahyu samawi. Secara keseluruhannya, ia adalah apa yang diasaskan oleh agama Muhammad. Maknanya tasawuf dia datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak syok lagi bahawa ia adalah maqam ihsan yang merupakan salah satu rukun agama yang tiga yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cara hidup. Baginda terangkan satu persatu Islam, iman dan juga ihsan seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza Jibril alaihi salam ataakum yu'allimukum dinakum. Itulah dia Jibril yang datang mengajar ilmu kamu. Yang kita baca hadis, Jibril tanya iman, Islam, ihsan. Lalu Nabi Muhammad huraikan, yang datang tadi, lelaki yang kamu tak kenal tadi adalah merupakan Jibril alaihi salam yang datang untuk mengajar kepada kamu ilmu kamu. Baik tuan-tuan sekalian, rumusan Islam, kita tak boleh membayangkan hanya sembahyang. Islam kita tidak boleh membayangkan hanya puasa. Islam kita tidak boleh membayangkan hanya berzakat. Islam kita tak boleh membayangkan melalui syiar. Ada masjid, masjid besar, masjid yang hebat, kemudian kita lihat syiar-syiar agama. Itu bukan Islam semata-mata. Islam sangat luas, daripada sudut tingkah laku, daripada sudut penghayatan, daripada sudut cara hidup, daripada sudut pergaulan, keseluruhan cara hidup mestilah di atas nama Islam yang sempurna. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila kita faham perkara ini, jelaslah kepada kita tasawuf adalah suatu perkara yang sangat penting untuk didalami oleh kita semua. Seterusnya kita lihat, dalam diri kita ada dua bahagian penting tuan-tuan sekalian. Satu amalan zahir, satu amalan batin. Dalam bahasa yang lain, amalan zahir ini adalah
hukum hakam yang bersangkut paut dengan tubuh badan manusia. Kita sembahyang, sebelum daripada kita sembahyang, kita ambil wuduk. Ambil wuduk ini bersuci, kita tak ada kotor apa pun. Tetapi kerana ini amalan zahirnya yang telah diterapkan oleh syariat, kita pun ambil wuduk. Lepas kita ambil wuduk, kita nak sembahyang. Semasa kita nak sembahyang, tiba-tiba kita lihat pakaian kita kena tai cicak. Pada waktu tersebut kita buang balik tai cicak tersebut, kerana kita tahu kita tidak boleh solat dalam keadaan bernajis. Itu adalah hukum daripada sudut zahir. Dalam Islam, bukan sahaja zahir kita nak berikan perhatian, termasuklah hukum daripada sudut batin. Semasa kita nak solat, kita juga perlu ikhlas. Kita sembahyang ini bukan sebab pengurus kita minta kita sembahyang. Kita sembahyang ini bukan kerana aku nak disebut sebagai seorang staf yang beriman, staf yang baik, staf yang kaki masjid. Bukan. Kita datang kerana tanggungjawab kepada Allah. Maka kita datang ke surau kerana kita nak boleh pahala yang lebih, solat secara berjamaah. Maka tuan-tuan sekalian, asuhan jiwa ikhlas, asuhan jiwa kerana Allah, asuhan jiwa kerana semata-mata mencari kerajaan Allah, itu adalah hukum yang melibatkan hati. Maka tuan-tuan sekalian, bila cerita tentang hukum zahir, ada seperti sembahyang, haji, dan ada juga seperti larangan. Tak boleh mencuri, tak boleh khianat, tak boleh untuk kita bohong, tak boleh untuk kita membuat suatu kezaliman kepada orang lain. Datang suruhan, datang larangan. Bila datang amalan hati, datang suruhan, datang larangan. Suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita khusyuk. Suruhan daripada Allah Taala supaya ikhlas. Suruhan daripada Allah Taala supaya kita redha. Suruhan daripada Allah Taala supaya kita bertawakal. Kita datang ofis tuan-tuan sekalian, baju politiki sebagai suatu doktor, redha. Dan kita ikhtiar sebagai seorang yang beriman untuk proses mengangkat martabat diri kita perlu dilakukan. Maka kita bentuk dengan keikhlasan. Orang nak khianat, tuan-tuan sekalian, dia khianat. Kita tak risau. Orang nak tindas kita, tidak. Sebab jiwa kita, tuan-tuan sekalian, jiwa yang bertawakal kepada Allah. Manakala bila semua orang diajar dengan didikan seperti ini, kita nak buat zalim pada orang, kita fikir banyak kali. Sebab kita tidak sudah di atas dunia. Kita akan mati, kita akan dihisab oleh Allah pada hari akhirat. Demikian kita keluar daripada ofis, kita ingat. Bila kita keluar daripada ofis, kita melihat bagaimana manusia terhina, bagaimana manusia dizalimi, bagaimana manusia tidak diberikan perhatian. Bila kita faham keadaan seperti ini, datang tanggungjawab secara langsung. Sebab tu tuan-tuan sekalian, saya mengira tuan-tuan cukup memahami perkara ini. Kalau tidak, masukkan kita boleh membantu masyarakat luar negara. Kalau tidak, kita tak akan membantu umat Islam di Gaza, di Mesir, di Palestin, yang berada di Syria. Saya rasa tidak akan terbit daripada hati sanubari kita nak bantu, kalaulah tidak lahir daripada jiwa yang faham seperti yang dinasihatkan. Datang pula larangan daripada Allah untuk batin kita. Kamu tak boleh riak, kamu tak boleh muncul, kamu tidak boleh untuk sombong, kamu tak boleh untuk hasad dengki. Maka larangan ini datang untuk buat kikis semua perangai-perangai buruk yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhan, hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Janganlah sekutukan Allah seseorang pun dalam ibadah kepada Tuhan. Ini tuan-tuan sekalian, ini di antara dalil dari Al-Quran bahawa tasawuf itu mesti kamu harap pada Allah, mesti kamu iringi dengan amalan yang soleh, dan jangan buat syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, tuan-tuan sekalian, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasadu kullu, wa idza fasadat fasadat jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb." Ingat, dalam diri kita ada seketul daging. Baik daging ini baik seluruh, rosok daging ini rosok seluruh. Maka tanggungjawab kita baiki daging, tanggungjawab kita baiki hati yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak berdepan dengan kerosakan sehingga menyebabkan seluruh anggota tubuh badan kita jadi rosak. Betapa pentingnya hati
Nabi Muhammad menyebut dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Allah tidak lihat pada tubuh badan kamu. Dia tak tengok kamu handsome ke tidak. Dia tidak lihat kamu sasa ataupun tidak. Dia tidak lihat kamu perkasa ataupun tidak. Tetapi Allah Ta'ala akan lihat kepada hati-hati kamu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, penting kita memelihara dan menjaga dalaman kita, batin kita, daripada dirosakkan oleh anasir yang menghambat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari yang tidak ada manfaat oleh harta benda dan anak pinak. Bila hari tersebut? Hari akhirat. Anak pinak ramai pun tak kelas sekalian, masa itu kita tak ingat. Harta benda kita, bilioner pun kita tak ingat pada harta kita. Sebab tak boleh memberi manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang selamat, hati yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, merumuskan ilmu tasawuf, kata beliau, adapun ilmu tentang serta mengetahui penyakit-penyakit yang terdiri daripada hasad dengki, ujub, riya dan seumpamanya adalah merupakan seperti kata Imam Ghazali, kata Imam Suyuti, ia adalah fardu ain. Jadikanlah ia suatu kefarduan untuk diri kita mempelajari seluruh penyakit-penyakit supaya kita tidak terkena dengan penyakit yang menyebabkan kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyair Arab menyatakan, "Tutabbabu jismakal fani liyabqa wa tatruku qalbakal baqi maridha." Adakah patut kamu obat tubuh kamu, tubuh badan kamu? Kamu suka untuk membuat pengobatan, kamu cari doktor pakar, kamu cari ubat yang bagus-bagus untuk mengubati tubuh badan kamu. Sedangkan tubuh badan kamu ini akan binasa supaya dia boleh kekal selama-lamanya. Sedangkan kamu pula tinggalkan hati kamu yang kekal itu, walaupun dia berada dalam keadaan sakit. Tubuh kita sakit, kita cari ubat. Tubuh kita sakit, kita cari doktor. Tubuh kita sakit, terus dapatkan rawatan. Tapi pelik, tubuh badan kamu ni tak kekal. Hati kamu kekal, nak bertemu dengan Allah, tiba-tiba dia berpenyakit, kamu tidak ubat. Jadi tuan-tuan sekalian, betul apa yang disebut oleh ulama yang menyatakan berhubung dengan tubuh badan kita dan juga hati, sanubari yang dimiliki oleh kita ini. Tuan-tuan sekalian, ini adalah sebagai mukadimah pengajian tasawuf, pengajian pertama kita. Jadi oleh kerana mukadimah, uraiannya lebih kepada definisi, lebih kepada beberapa pandangan pensyariatan dan hukum. InsyaAllah akan datang kita akan memulakan pengajian ini mengikut disiplin yang telah diterapkan oleh ulama-ulama yang melarang kita. Dalam jadual tuan-tuan sekalian, dalam disebut tadi saya dah sebut awal dulu, pengajian kita adalah Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Tetapi saya bincang dengan Ustaz Syukri, barangkali terlalu tinggi kitab Hikam ini. Tuan-tuan sendiri pun sibuk dengan meeting sebelah pagi, tetap pun sibuk dengan urusan kerja. Saya tak nak bebankan pemikiran kita dalam tempoh 1 jam ini dengan fikir perkara-perkara yang berat. Jadi insya-Allah saya akan cari jalan supaya perbincangan kita lebih santai, lebih ringan dan tidak memerlukan pada pemusatan pemikiran yang membebankan. Jadi tuan-tuan sekalian, nak berat-berat, carilah kuliah-kuliah maghrib tempat kita dah balik mandi dan seumpama itu lebih sesuai untuk kita ikut pengajian itu. Jadi saya pertimbangkan balik untuk tidak hikam, saya akan cari kitab yang lain untuk buat pengajian kita secara bulanan, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, saya macam biasalah dulu dalam 2 kali datang, alhamdulillah, oleh surah Al-Tadassul, persaudaraan, hubungan kekeluargaan. Sebab dulu bersama-sama dalam perjuangan sebagai keturunan dan sekarang kita terlibat dengan masyarakat. Jadi macam biasalah tuan-tuan sekalian berbantu, khususnya berdepan dengan banjir untuk fakir miskin dan juga ada persekolahan yang baru untuk fakir miskin, kanak-kanak yang tidak bernasib baik. Kita bantu di belakang sana, kita ada membuka ruang untuk sumbangan. Jadi saya juga mengharapkan kalau ada sumbangan zakat umpamanya untuk kita panjangkan kepada golongan fakir miskin
golongan nelayan dan petani yang dihimpit dengan kesempitan hidup, khususnya berdepan dengan musim tengkujuh di Pantai Timur sekarang ini, dan juga persekolahan pada sesi yang akan datang. Jadi atas sumbangan yang dibawa oleh tuan-tuan sekalian, diucapkan jazakumullahu khairan katsiran, dan saya bawakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Uthman bin Affan. Barakallahu laka ya Uthman fima anfaq, barakallahu laka ya Uthman fima amsah, barakallahu laka ya Uthman fi malikal mustaqbal. Allah berkati kamu wahai Uthman, harta yang kamu belanjakan, infak, harta yang kamu derma. Allah berkati kamu wahai Uthman, harta yang kamu masih simpan. Allah berkati kamu wahai Uthman pada harta yang bakal kamu perolehi pada masa yang akan datang. Kami yakin mudah-mudahan kita adalah kelibat Uthman akhir zaman yang meneruskan semangat seperti ini. Mudah-mudahan Allah SWT terus memelihara dan menjaga kita dengan iman dan takwa sehingga ke akhir hayat insya-Allah. Wa huwal muwaffiqu bis-shawab wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.